Dacawang Senghau. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zawabusi majlis, sahabat-sahabat yang hadir. Saya selalunya lalu kat Pekan Banting ni sebab saya naik basikal. Dulu Pekan Banting sangat popular kerana orang akan naik basikal daripada Kota Kemuning untuk pergi ke Morik. Jadi kalau Kuala Langat kalah dalam pilihan raya kali ini, PH tidak menang, saya naik basikal tempat lain lah. Aku tak lalulah ke sini. Saya ada masa yang agak terhad kerana saya juga lepas ni terpaksa bergegas ke Rembau. Di Rembau saya akan berkempen untuk memenangkan calon PH menewaskan timbalan Presiden UMNO. So timbalan lawan timbalan lepas ni. Kalau tengok kepada sokongan, jangan jatuh tingkap. Dia daripada tingkap tu. Kalau tengok sokongan malam ini, saya rasa kita ada semangat yang baik untuk pastikan PH menang di Kuala Langat untuk menambah kursi, menang di Putrajaya. Saya setiap hari akan ada laporan bagaimana keadaan kempen di sekarang. Kalau ikut laporan-laporan, macam-macam laporan lah. Laporan kata kita sudah menang kan. Jadi, tapi saya juga telah melalui banyak pilihan raya. Selalunya memang kempen kita berada di depan berbanding dengan kempen parti-parti lain. Tambah dalam pilihan raya kali ini ialah pilihan raya yang paling jelas bahawa kempen PH dan PKR yang paling tersusun sekali di depan. Kalau nak banding dengan BN, tadi ada orang telefon saya, tanya media tanya saya, sebenarnya BN buat kempen apa? Kami tak tengok kempen BN. Saya kata, yang ini yang kena berhati-hati juga kawan-kawan, sahabat-sahabat di Kuala Langat dan seluruh Malaysia yang menuntut. Kita kena berhati-hati kerana kita berdepan dengan parti-parti yang telah lama. UMNO, MCA, MIC ni dah 70 tahun. PAS dah dekat 70 tahun. Jadi walaupun mereka nampak agak ketinggalan belakang sedikit dari segi kempen berbanding dengan Pakatan Harapan, jangan ambil mudah. Kita masih ada lagi masa seminggu. Kita perlukan supaya seluruh rakyat Malaysia, baik di kubu-kubu kuat kita di kawasan bandar dan separuh bandar, dan yang lebih penting ialah di kawasan yang luar bandar, supaya mereka faham masuk pilihan raya kali ini ni, dia bukan semata-mata soal PH nak menang, Anwar Ibrahim nak menang jadi Perdana Menteri. Dia bukan soal parti. Kalau kita tengok kepada kempen, saya mohon supaya kita nilai kempen setiap pakatan politik yang ada ini bukan soal seronok, tapi soal menilai kalau mereka jadi kerajaan, bagaimana mereka cekap mentadbir kerajaan. Itu yang lebih penting. Sebab itu bila saya turun, saya dapat maklum balas yang baik. Bukan saja di Kuala Langat malam ini, saya ditangkap semalam sampai saya kena beritahu orang yang datang, kita belum menang tau. Jangan happy sangat lagi, kita belum menang. Tapi oleh kerana semangat itu, tambah bila mereka melihat di kawasan-kawasan mereka kempen BN dan PN agak terkebelakang, dia rasa macam kita sudah berada di depan. Kalau yang lagi penting begini, pengundi-pengundi Kuala Langat lepas ini dirantau di Rembau, di seluruh Malaysia, saya mohon nilai persediaan dan keupayaan kami menjalankan kempen dengan lebih baik ini sebagai gambaran kebolehan kami untuk membentuk dan mentadbir kerajaan. Sebab kalau BN contohnya, kalau masa masuk pilihan raya umum pun dia sudah berterabur, macam mana kita nak harap dia jadi kerajaan dan menyelesaikan masalah yang rumit?
Ada sebab kenapa kempen PH dan PKR nampak lebih baik. Kerana kami merancang dan mentadbir dengan lebih baik. Perancangan, penyusunan, proses kami, kebolehan kita untuk membuat keputusan itu adalah lebih baik daripada BN dan PM. Contoh yang paling baik ialah bagaimana kami memilih calon. Kita ada proses, kita ada pertimbangan, kita ambil kira bagi ruang dan kita boleh buat keputusan dengan tegas dan cepat. Sebab kita tahu bahawa kita perlukan 2-3 minggu untuk mempersiapkan calon dan juga bahan kempen dan juga program sebelum tempoh penamaan calon. Sebab itu PKR, PH kita boleh umum awal. Sebab itu kalau tengok hari pertama lagi penamaan calon di seluruh Malaysia, PKR dan PH sudah ada banting bahan kempen yang ada muka calon. Orang biasa tak faham. Kalau nak buat begitu, maksudnya kita kena lebih bersedia 1 bulan lebih awal. Keputusan mesti dibuat 2 minggu sebelum itu. Sebab itu bila umum sahaja, semua boleh jalan. Sedari-sedari tengok UMNO Barisan Nasional sekarang. Sampai sekarang Noh Omar masih mengungkit yang kerusi Tanjung Karang dicuri daripada dia. Sampai sekarang Noh Omar mengajuk tak nak berkempen di Tanjung Karang. Dia pergi kat Gombak lah, dia pergi tempat lain. Sampai sekarang Anwar Musa masih bising. Umum saja, yang sana boykot, yang sini lagi, yang sana tutup bilik gerakan. Maknanya kalau untuk menguruskan keputusan dalam parti yang cukup mudah. Kerana parti itu pimpinannya kita kena buat keputusan. Kalau yang itu pun tak boleh dibuat, saudara-saudari ingat, mereka boleh ke mengendalikan masalah-masalah yang paling rumit sekali untuk rakyat? Soal gaji, soal peluang pekerjaan, soal hutang negara yang makin meningkat, soal perniagaan dan peluang ekonomi yang terbantut sejak 7, 8, 10 tahun yang lepas. Jadi, itu yang pertama. Kalau kita tengok sambutan kempen untuk Pakatan Harapan itu lebih baik, dia bukan soal menang dan kalah, dia soal untuk meyakinkan pengundi-pengundi macam saudara-saudari bahawa kita ada barisan kepimpinan yang lebih cekap, lebih profesional, lebih teratur. Sebab untuk menguruskan negara ni tak mudah. Kalau kita tengok betapa berteraburnya BN nak masuk pilihan raya sekarang, dengan cara itu jugalah mereka berteraburnya memimpin kerajaan sejak Februari 2020. Sebab itu telur tak boleh selesai, ayam tak boleh selesai. Sebab itu kita di bawah ni marah. Macam mana kamu buat jawatan kuasa jihad lawan inflasi, tapi jihadnya tak nampak sampai sekarang. Nama dia jihad. Sebabnya ialah kerana dari segi pengurusan, dari segi kebolehan, dari segi keupayaan, dari segi kreativiti untuk menyelesaikan masalah, mereka berada di belakang. Sebab itu juga, kalau tengok kempen, sampai sekarang, saya nak tanya sahabat-sahabat yang ada dekat sini dan yang menonton. Sampai sekarang, parti mana yang sebenarnya bercakap tentang isu sebenar rakyat? Setakat ini hanya Pakatan Harapan yang bercakap soal gaji. Kita tak janji macam-macam, tapi kita tahu bahawa kalau Pakatan Harapan membentuk kerajaan, cabaran nombor 1 melebihi segala-galanya ialah macam mana kita meningkatkan gaji rakyat dalam tempoh penggal pertama dan meletakkan ekonomi kita pada landasan yang ekonomi itu berkembang supaya hasil itu dapat diterjemahkan kepada gaji rakyat. Orang tanya saya pasal tol, orang tanya saya pasal manifesto, orang tanya saya macam-macam. Saya kata tumpuan saya hanya ada 15 tahun lagi dalam politik. 60 tahun aku nak bersara. Tak payahlah pujuk saya umur 60 tahun. InsyaAllah, kalau tidak ada apa-apa halangan, saya akan bersara 60 tahun.
Sebab saya nak bersara macam orang biasa. Kerja gila bekerja sampai ketua nak mati ni. Kecuali Tuan Mahathir lah kan. Orang biasa macam kita umur 60 lebih, kalau yang Islam itu masa untuk surau dan masa untuk kubur. Tambah orang politik, lagi lama kamu hidup dalam politik lagi banyak dosa. Masa yang sepatutnya kita habiskan dengan keluarga, masa beribadat, masa nak bangun solat tahajud, semua makin kurang saudara-saudara. Sebab mana nak imbangkan dengan menguruskan kerajaan, menjalankan tanggungjawab, masa yang singkat itu menyebabkan kita kurang peluang. Kita cuba tapi tak sebanyak. Sebab itu orang macam saya, kalau boleh, umur 60 tahun tu saya memang dah adios, terima kasih, saya balik kampung, saya duduk diam-diam. Saya ada 15 tahun. Saya hanya ada satu sasaran saja dalam kerjaya politik saya. Kalau saya bersara umur 55 tahun ke 60 tahun ke, saya nak tengok gaji rakyat Malaysia ini jauh lebih tinggi daripada saya bermula pada hari ini, saudara-saudari. Itu saja. Sebab kalau kita kembangkan gaji, kita letak undang-undang yang meletakkan sasaran bahawa gaji purata kena naik. Tak guna cakap pasal perkembangan ekonomi. Tak guna cakap bangunan-bangunan besar, tapi rakyat biasa saban tahun makin teruk sebab harga barang naik, gaji tak naik. Jihad inflasi lawan harga barang. Tapi kalau gaji tak naik, dia tetap akan jadi masalah dan masalah. Jadi baik saya memang cerita pasal gaji saja sebab saya tahu masalah utama semua orang ialah gaji. Jumpa kaki tangan kerajaan, boleh tak YB tengok gaji kami ni, gaji macam ni. Jumpa, jangan tanya wakil rakyat lah. Wakil rakyat jangan naik gaji. YB Arsenal tengok dah, cukup kot. Wakil rakyat tak boleh naik gaji dah. Jumpa kaki tangan kerajaan, jumpa orang swasta, jumpa pesara, jumpa anak muda. Semua cerita pasal gaji. Jadi saya tahu bahawa punca utama masalah negara kita ialah gaji. Kalau kami diberi peluang, nombor satu soal gaji dah. Cuma soal gaji ini adalah perkara yang banyak cukup rumit. Dia soal perkembangan ekonomi. Kalau ekonomi tidak berkembang dengan baik, keuntungan tidak ada, perniagaan tidak baik, macam mana syarikat swasta nak bayar gaji yang lebih tinggi? Kerana yang bayar gaji ni syarikat swasta. Nak bayar cukai lagi, nak bayar gaji lagi. Kalau ekonomi tak naik, macam mana nak bayar gaji? Kerajaan contohnya, macam mana nak bayar gaji kalau ekonomi tak cantik? Kerana bila ekonomi tak berkembang macam sekarang, cukai kurang. Bila cukai kurang, nak naik gaji, wang tak ada, dia kena pinjam duit. Masalah pinjam duit, bila pinjam duit, kena bayar interest. Jadi makin besar pinjam, tiap-tiap tahun kutip cukai daripada rakyat, 30% bayar interest. Lepas tu kerja rolling hutang. Hutang 5 tahun lepas, nak bayar tahun ini, tak cukup wang, pinjam lagi, bayar yang itu, kena bayar 10 tahun akan datang. Macam-macam itu yang telah berlaku 10-15 tahun. Kita ni seolah-olah hidup dengan atas ihsan ceti. Tiap 5 tahun sekali kerajaan pinjam duit untuk rolling yang kena bayar dulu. Perkara ini kena berhenti. Sebab itu untuk kita menaikkan gaji, banyak perkara kena buat. Soal ekonomi, soal struktur, soal rasuah dan lain-lain. Tapi saya nak tanya sahabat-sahabat sekalian, ada pernah dengar parti lain, UMNO ke, MCA ke, PAS ke, bersatu cerita pasal gaji? Tak ada. Kalau UMNO Barisan Nasional sekarang ni, cerita perkauman pun dia dah tak teringat nak bercerita sebab dia bergaduh sama dia. MCA boykot UMNO, UMNO pula boykot calon masing-masing, sampai cerita perkauman pun dia dah terlupa. Yang ini yang saya nak sentuh dalam 10, 15, 20 minit terakhir sebelum saya kena bergegas ke Seremban. Masalah kita ialah dalam keadaan rakyat Malaysia memang tahu, melihat cacar merbanya UMNO Barisan Nasional, ada yang ambil peluang itu untuk subkon, ambil alih tugas main perkauman
dengan bahasa memang rakyat tak suka dekat BN, Barisan Nasional Rakyat dah tolak, tapi undilah Perikatan Nasional sebab Perikatan Nasional tak ada Cina dan dia. Yang itu bahaya sekarang. Sebab itu saya sentuh tiap-tiap hari. Jangan termakan perkara itu. Sebab kita bukan soal Melayu, Cina, India lah sekarang ni. Saya nak tanya orang Melayu yang betul-betul sangat takut sangat ni kalau PH menang habis negara ini kepada Cina. Aku nak tanya korang. Korang kata habis negara ini kepada Cina. Negara apa yang kamu ada semasa 33 bulan PAS UMNO bersatu jadi kerajaan persekutuan? 33 bulan telur pun kamu tak boleh selesai. Negara apa? Apa yang nak hilangnya? Telur pun kau dah hilang dah semua. Masalah kita bukan soal Melayu hilang, Cina begini. Masalah kita ialah negara ini makin menguncup. Orang makin teruk. Rakyat dulu 20 tahun keluar kerja, gaji lebih tinggi daripada yang keluar kerja sekarang. Itu masalah kita. Jadi dia bukan soal undi PH Melayu hilang. Yang kita lagi takut ialah undi PN Azmin Ali jadi Perdana Menteri. Korang tak tahu. Bacaan dia begini. Saya tengok bacaan dia. Bacaan dia begini kan. Siapalah telefon aku? Tak tahu ke malam-malam ni aku ceramah. Mana? Telefon tak berhenti. Siapa yang telefon saya tengok boleh tolong berhenti telefon tak? Saya tengah ceramah ni sekarang. Baik Ini keadaan kedudukan dia. Memang betul kalau ikut laporan, nampaknya UMNO Barisan Nasional tidak akan dapat membentuk kerajaan. Benda itu makin nampak dah sekarang. Makin nampak. Kalau UMNO BN dapat 70 kursi pun, saya ingat mereka tarik nafas lega. Sebab kalau ikut laporan dan keadaan di seluruh Malaysia, keadaan makin teruk setiap hari untuk UMNO BN. Jadi tak apa. Dia tak ada dah yang dulu Zahid dengan berani kata, kalau ada banjir pun kita akan redah banjir untuk mengundi. Padan menggengau. Orang dah kata dulu jangan buat, orang marah, rakyat marah. Dia tak percaya, dia buat juga. Sekarang saya ingat UMNO sendiri terkejut tengok keadaan, kerana memang betul dan laporan ini datang daripada pelbagai sumber. Bukan saja Rafizi cakap ini semua. Tanyalah SB. Ada SB kat sini. Pergi tanya SB kat belakang. Tanyalah MIO, Military Intelligence. Tanyalah syarikat kaji selidik yang lain. Semua bagi gambaran sokongan kepada BN jatuh merudum dan ikut unjuran sekarang. Kalau dia dapat 70 kursi pun dia dapat. Jadi Zahid, aku rasa kau tak jadi PM kot. Saya tak rasalah Zahid boleh jadi PM. Okey? Masalah dia begini tau. Masalah dia begini. Kalaupun UMNO BN tidak membentuk kerajaan, itu tidak bermakna PH boleh membentuk kerajaan, kecuali kita dapat sokongan yang besar daripada semua kumpulan. Yang Melayu pun sokong, Cina pun sokong, India pun sokong, anak muda sokong, orang bandar sokong, orang desa sokong. Kita mungkin ke arah itu, tapi kita kena kerja kuat. Yang saya paling bimbang ini, yang dok curi undi atas alasan tolak PN sebab mereka rasuah, tapi undilah PN sebab mereka ini lagi Melayu daripada UMNO. Yang itu saya bimbang. Sebab gambarannya, katakanlah, kalau pengundi atas pagar Melayu termakan permainan perkauman itu, kalau contohnya PN dapat 30-40 kursi, percayalah cakap saya, BN Saki Baki UMNO Barisan Nasional di Sabah dan juga mungkin Sarawak mungkin bergabung. Kalau contohnya Muhyiddin Yassin, dia kata dia nak jadi Perdana Menteri balik sekejap, kemudian dia kata ini penggal terakhir dia. Tapi kita juga tahu bahawa Muhyiddin Yassin di Paguh tidak selamat. Semalam saya ditangkap. Tangkap itu sebelah Paguh. Saya di Bukit Gambir semalam tau. Di sebelah Paguh.
Muhyiddin Yassin dalam pilihan raya umum yang lepas, menang itu adalah atas sokongan pengundi bukan Cina, bukan Melayu di Pagoh. Pagoh ada 35% pengundi bukan Melayu. Undi Melayu dia sangat sikit sebenarnya di Pagoh. Dia menang dulu tu di Pagoh ialah kerana atas dokongan Pakatan Harapan dan juga dokongan pengundi bukan Melayu. Saya semalam ceramah di Bukit Gambir tu, di tempat yang mana Muhyiddin Yassin pernah berceramah sebelum 2018. Dia ambil gambar Muhyiddin Yassin, dia letak kat dinding, Muhyiddin Yassin datang. Sebab dia hargai Muhyiddin Yassin masa itu. Semalam apa yang berlaku, kita orang ambil gambar ramai-ramai supaya boleh diturunkan gambar Muhyiddin Yassin dan ganti dengan muka pimpinan Pakatan Harapan dekat situ. Maknanya 35% undi daripada bukan Melayu yang Muhyiddin Yassin dulu dapat, yang memenangkan dia di Pagoh, dia tak selamat, saudara-saudara. Dan kita tahu di Johor, UMNO masih lagi kuat. Kalaupun Pakatan Harapan mungkin tak menang Pagoh buat masa ini, kemungkinan besar yang menang Pagoh ialah UMNO. Jadi orang yang bagi undi kepada PN ini, kita tahu bahawa PAS tidak akan ada calon Perdana Menteri. Tak ada. Dalam Perikatan Nasional pun tahu, mereka tak boleh meletakkan Hadi Awang sebagai calon Perdana Menteri. Sebab itu, PAS selalu cari orang lain untuk letak calon Perdana Menteri ini. Jadi, calon Perdana Menteri mesti daripada bersatu. Saudara-saudari, yang nombor 2 yang daripada dulu lagi Muhyiddin Yassin nak letak sebagai timbalan Perdana Menteri ini adalah Azmin Ali. Sebab itu yang kat luar, korang bayangkan kalau kamu bagi undi kepada PN, kalau tak kena cara, Azmin Ali ini pakar tikam belakang. Main belakang, semua dia retilah bab-bab belakang. Jadi, korang gelak pasal, aku cakap betul lah. Dia ada beberapa kali dia sailang orang dah, asalkan dia dapat tempat dia akan sailang kan. Jadi jangan lupa, kalau beri undi kepada PN, PAS dan Bersatu, walaupun mereka tak menang besar kursi pilihan raya, kalau Muhyiddin Yassin tak selamat di Pagoh, silap-silap hari korang berperdana menterikan Azmin Ali. Gulak korang. Kalau korang sanggup, gulak. Sebab itu saya kata kepada pengundi-pengundi Melayu, terutama kalau macam Kuala Langat, kerana permainan perkauman itu kuat di Kuala Langat. Dia akan kata calon PH Manivanan India, calon BN dari MIC India. Jadi yang Melayu-Melayu semua, kamu undilah calon yang Melayu, Dr. Yunus. Kita kalau di Kuala Langat, kalau Melayu atas pagar, mungkin kita rasa betul lah juga dah, saya nak lah Melayu. Saya tak kisah pun aku bagi undi Melayu. Tapi undi, setiap pengundi itu kalau termakan dengan permainan perkauman, itu bermakna kita lupa agenda besar yang lebih penting. Silap-silap hari dalam keadaan PN mustahil boleh membentuk kerajaan sendiri. Semua orang tahu, saudara-saudari tahu, rakyat tahu, PN tak boleh bentuk kerajaan sendiri. Yang boleh bentuk kerajaan hanyalah PH ataupun BN. Itu confirm, clear. PN ini hanya untuk mencuri undi Melayu yang tak suka kepada UMNO dan tak suka kepada rasuah, tapi diumpan dengan permainan perkauman supaya watak-watak dalam Perikatan Nasional macam Azmin Ali ini ada benda dia nak runding dengan bila bentuk kerajaan. Kalau PN dapat 60-70, PN dapat 40-30, mereka akan runding supaya akhirnya Azmin Ali akan dapat tempat yang paling tinggi. Sebab itu, selama ini saya tak kisah sangat lah. Kita tahu PAS berkempen daripada dulu macam itu. Saya datang daripada Terengganu. Sepatutnya orang macam saya ni kalau terjebak dalam politik, kalau bukan UMNO, PAS. Sebab saya anak jati Terengganu, besar dalam suasana UMNO dan PAS kiri kanan. Keluarga saya je tak ambil pot pasal politik ni dulu-dulu. Saya daripada awal tidak berminat dengan UMNO sebab saya rasa dia feudal. Dia budaya bodek kuat. Kecuali kamu anak bangsawan, kamu cium tangan,
orang yang orang kata sombong macam saya ni memang susah lah, sebab saya tak cium tangan siapa-siapa. Jadi UMNO tak. Saya tak suka kepada PAS kerana saya tak suka permainan agama dia yang dia saja akan masuk syurga, orang lain semua salah. Bagi saya, untuk menjadi ahli politik dan kerajaan, kita nakkan orang yang baik, akhlak baik. Itu memang tak ada tolak ansur. Kalau kamu jahat, jangan masuk politik, nanti masuk penjara macam Najib. Jadi memang kita nak orang yang baik, tapi tak cukup dengan orang yang baik. Kita juga nak orang yang cekap, yang kreatif. Kerana kita sebagai rakyat bayar gaji dia untuk dia selesai masalah kita. Ahli politik ni dia naik jadi kerajaan, dia kaya raya, gaji puluh-puluh ratus ribu. Lepas tu dia kalah, dia tak rugi apa-apa. Dia dah kaya sampai 7 keturunan lah. Dia boleh pindah saja pergi duduk luar negara. Sebab itu banyak ahli politik UMNO BN dulu, bila dah bersara, ada duduk kat UK lah, ada duduk kat Australia lah. Dia tak ada masalah pun macam-macam. Yang akan ada masalah ialah kita, 1 tahun ke 1 tahun. Dan bila masalah itu tidak diselesaikan, masalah itu diwariskan pula kepada anak kita dan anak kita. Jadi saya daripada kecil lagi hidup di Terengganu, pandangan saya mengenai politik dan ahli politik pimpinan mudah saja. Saya hanya akan undi orang yang saya rasa berakal, cerdik, boleh buat kerja dan boleh menyelesaikan masalah. Masalah saya dekat Terengganu dulu, saya memang kurang setuju dengan PAS kerana apabila kita tengok kemampuan dia untuk mentadbir, dia kurang sangat bab mentadbir. Bab menyelesaikan masalah, bab mentadbir ni dia kurang sangat. Bila dia tidak ada kelebihan dari segi soal mentadbir, kecekapan, kecerdikan untuk berurusan dengan soal ekonomi, jadi dia gunakan satu-satunya benda yang dia boleh pikat pengundi Melayu Islam, iaitu soal syurga dan neraka. Sebab itu walaupun saya tak heran mereka terus berkempen macam itu, bila saya tengok video daripada Ketua Pemuda Pasir, dengan dia boleh kata dekat orang kampung, mereka yang mengundi PN, PH dan BN akan masuk neraka. Saya sebut terus terang, semalam saya dah sebut, malam ini saya dah sebut, saya akan buat laporan polis terhadap beliau dan juga PAS. Kerana kita kena mula hentikan dan lawan permainan ini. Tambah pula yang dia cakap tu tak masuk akal. Fatwa dia berubah-ubah setiap kali masuk pilihan raya. Masa PH dulu, masa dia bersama-sama dengan PKR dan DAP, ceramah PAS ialah antara seorang yang bukan Islam dengan seorang yang Islam. Kalau yang bukan Islam itu akhlak dia lebih baik, dia boleh mentadbir dan dia boleh membawa kebaikan kepada masyarakat secara bersama. Pilih yang bukan Islam itu daripada Pakatan Rakyat masa itu, kalau yang itu lebih baik daripada UMNO. Itu dulu. Kemudian sekarang fatwa dia ialah kalau yang bukan Melayu dengan yang Melayu, contohnya di Kuala Langat, Perikatan Nasional letak Melayu, Pakatan Harapan dan BN letak bukan Melayu. Dia punya kempen sekarang kepada orang Melayu, antara yang Melayu dan bukan Melayu, pilih yang Melayu. Dia kata, kalau tak pilih PN masuk neraka kamu. Fatwa tu ada masalah. Satu sebab dia kata kalau pilih PN masuk ke neraka. Dia lupa bahawa di Sabah, pendirian PAS ialah oleh kerana PAS adalah menjadi sebahagian daripada kerajaan UMNO bersatu di Sabah. Pendirian PAS di Sabah ialah undi BN. Habis kau nak suruh semua pengundi-pengundi PAS dekat Sabah masuk neraka. Sebab di Sabah arahannya ialah pengundi PAS kena undi BN. Tapi dekat Sek Kedah kamu kata undi BN masuk neraka. Masalah lagi besar dekat Sungai Petani. Dia kata macam dekat Kuala Langat ini, kalau ada calon yang Melayu Islam daripada PN lawan yang bukan Islam daripada PH ataupun BN,
mesti kalau tak nak masuk neraka, mesti pilih calon PN, ya tak? Dia jam dekat Sungai Petani. Sebab Sungai Petani, calon PH Islam Melayu, Dr. Taufik. Calon PN daripada Perikatan Nasional dan Bersatu ialah calon Cina, Dr. Robert. Habis orang Sungai Petani yang mengundi PAS ni macam mana? Kalau dia undi PN, ni ada apa pula ni? Okey. Okey. Sebab itu saudara-saudari, terutamanya kepada adik-adik yang akan mengundi buat kali pertama. Nak masuk pilihan raya ini, saya sebenarnya tak bimbang sangat pasal menang kalah sebenarnya. Saya tak bimbang sangat. Kita pernah kalah selama-lamanya pun. Masa Pakatan Harapan menang, watak macam saya tak pernah dapat apa-apa, tak minta apa-apa. Dan saya awal-awal lagi cakap terima kasih, saya nak kembali kepada keluarga saya nak belajar balik. Sebab itu saya buka syarikat, belajar balik pasal ekonomi digital, belajar pasal software engineering, data science semua. Saya tak ada masalah. Kalah menang itu dah jadi resam perjuangan kami. Sebab PKR, DAP, amanah yang ada ini, kita dilahirkan atas aspirasi rakyat yang nakkan keadaan lebih baik. Kita harap kalau jadi kerajaan, jadi lebih baik. Jadi tak ada isu. Yang saya lagi takut sebenarnya ialah, sebenarnya kalau kita menang, kalau PH menang. Sebab saya tahu kita akan mewarisi kerajaan yang tidak ada wang. Kalau PH menang minggu depan, dalam masa sebulan, kerajaan PH terpaksa buat balik bajet yang dibentangkan untuk kita bentangkan balik. Masa itu bila kita nak bentangkan balik, kita tengok balik, saya tahu yang diumumkan hari itu oleh Tengku Zafrul itu banyak lompang. Sebab kita juga tahu ke arah untuk bubar parlimen itu banyak projek-projek yang telah dia bagi kepada kroni dia. 2 bilion sana, 1 bilion sini, 3 bilion sana. Dia dah bagi dah. Kita dah terikat. Kalau kita batal, nanti jadi isu yang dia kata, Pakatan Harapan naik habis, company Melayu kena cancel projek. Sedangkan projek-projek itu telah diberikan secara rundingan terus, tidak terbuka. Harganya itu terlalu tinggi. Tinggi itu sebab itu projek-projek nak masuk pilihan raya. Bagi cepat-cepat 2-3 bulan supaya sebelum parlimen bubar ada belanja pilihan raya. Jadi saya tahu masalah ini. Kita tak tahu berapa yang dia dah bagi dalam bentuk projek-projek runding terus ini. 10 bilion, 15 bilion, 20 bilion. Jadi kalau kita jadi kerajaan, kita kena buka balik perbendaraan, tengok balik, kita kena bangunkan balik bajet dalam masa sebulan untuk dibentangkan. Kalau sekarang kami yang berkempen ni rasa dah penat, saya boleh bayangkan betapa penatnya nanti kalau kita menang kerajaan. Saya lagi bimbang yang itu. Saya lagi bimbang contohnya tempoh yang kita ada ini pendek. Kalau mandat itu bagus, kita ada 5 tahun. Tapi dia bukan soal mandat dengan rakyat semata-mata. Soalnya ialah Indonesia makin ke depan. Singapura makin ke depan. Vietnam dah tinggalkan kita jauh. Kita ni seolah-olah pecut 100 meter. Orang lain dah lari 50 meter. Kita baru ikat tali kasut. Pecut untuk kita catch up dengan Indonesia, dengan Singapura, Vietnam itu terlalu jauh dan terlalu banyak keputusan-keputusan yang akan buat negara kita ni rasa macam ada yang gembira, ada yang tak gembira. Tapi itu hard decisions that we have to make dengan cepat dalam masa 4-5 bulan menjadi kerajaan. Jadi masalah itu cukup besar. Saya lebih bimbang yang itu, saudara-saudari, daripada segala-galanya. Tapi saya juga tahu bahawa kalau kita tak cuba, kalau kita tak mula, kalau sekarang kita ditinggalkan 50 meter dalam pecutan 100 meter, bagi lagi 5 tahun, kita memang bungkus. Diorang dah sampai 100 meter, dah lagi 100 meter kedua dah. Kita baru nak cari kasut. Masa itu, macam saya kata, saya tengok muka yang adik-adik yang datang ceramah tu, saya umur 50 lebih, saya tak ada masalah dah, saya bersara. Saya ada hidup yang baik, I've done my job, I've tried my best, tak ada masalah.
saya akan wariskan masalah yang lebih besar itu kepada golongan yang muda dan mereka akan jadi lebih susah dan lebih susah. Jadi sebab itu saya harap semua memandang pilihan raya kali ini bukan soal parti mana menang. Bukan soal Melayu, Cina, India. Masalah kita masalah bersama. Masalah gaji, masalah bersama. Melayu ada masalah, Cina ada masalah, India ada masalah. Kita kena memandang pilihan raya ini sebagai satu-satunya peluang kita untuk mula berubah. Kita mungkin tak boleh sembuh terus dalam masa yang pendek, tapi paling kurang kalau sakit itu kencing manis, saya sebut, kalau dia mula berkudis di kaki, kalau kita kena potong kaki itu, baik kita potong sekarang, saudara-saudara. Kalau kita tak potong, dia naik ke lutut, lama-lama dengan buah pinggang semua kena. Bila kita dah mula nak berubat itu, macam-macam yang dah di luar kemampuan kita. Jadi, saya yakinlah tengok malam ini, saya rasa lega. InsyaAllah saya boleh naik basikal sekali lagi, pergi balik. Bila masa yang lebih tenang, kalau nak jumpa saya, selalunya saya ada di Pantai Morib dengan basikal saya dalam pukul 10-11 pagi, hari Sabtu atau hari Ahad. Kalau ada masa lah. Saya sekarang dah gemuk balik sebab tak sempat nak berbasikal, tak sempat nak berlari, sebab ni nak pecut pilihan raya ni. Tapi insyaAllah kalau kita menang, ada sedikit masa, saya memang pengunjung tetap yang lalu ke Bandar Banting dan Morib. Orang Morib je tak tahu aku ada kat sini tiap-tiap minggu. Jadi saya tengok begini, sejuk hati saya rasa insya-Allah gelombang ini kita akan teruskan. Kempen baik-baik, terangkan kepada semua, terutamanya pengundi-pengundi muda. Tak pernah dia nak berkempen. Okey. Yang menonton kat luar itu ada video BN kat tepi, tak apalah. Okey. Tak apa. Saya nak pergi. Okey. Jadi saya doakan yang terbaik untuk kawan-kawan di Kuala Langat. Saya doakan saudara-saudari jaga kesihatan. Saya doakan supaya tak banjir, sebab kita masih lagi berhadapan dengan banjir sekarang. Kalau banjir, saya doakan sama-sama tolong membantu dalam keadaan sekarang. Saya doakan supaya kawan-kawan pengundi di Kuala Langat beri undi kepada calon kita, Saudara Manivanan Govind. Saya doakan supaya lepas kita menang pilihan raya kali ini, kita berhenti dah cakap soal Melayu gaduh dengan Cina, gaduh dengan India, soal remeh-temeh yang dimainkan untuk pengundi-pengundi bergaduh. Saya doakan kalau kita menang, pimpinan yang dapat tempat fokus dan tumpu kepada rakyat 200%. Saya doakan supaya pimpinan kita diberikan kekuatan, keikhlasan, kecerdikan, supaya dalam 4-5 bulan kalau kita menang, banyak keputusan-keputusan penting yang kita boleh ambil untuk letakkan negara kita di landasan yang baik sekali lagi. Jadi, saya dah nak kena bergerak, nanti saya kena maki dengan orang kat Seremban. Okey. Jadi saya nak tutup untuk kita bakar semangat kita, tingkatkan keyakinan kita. Saya jerit ayuh saudara-saudari sambut dengan Malaysia. Saya sebut kita saudara-saudari sambut dengan boleh. Okey? Okey ya. Ayuh. Malaysia. Ayuh. Malaysia. Ayuh. Malaysia. Kita. Boleh. Kuat lagi. Kita. Boleh. Kita. Boleh. InsyaAllah kita akan menang di Pakatan Harapan. Terima kasih. Di Kuala Langat. Terima kasih. Sese, Nandri Manakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.